إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين ثم آمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أي إلى قرب يوم الدين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر. ربنا تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. InsyaAllah wa masyaallah wa tabarakallah, kita masuk balik muzakarah kitab Tuhfatul Raghibin. Kita sudah pada muka surat 15 Jawi. Hak Jawi muka surat 15. Muka surat 15 Jawi ni. Yakni lepas pada musannif kita buat mari kata syahdan, ai hadza syahdan, bermula ini suatu penyaksian. Yani a'taqidu wa a'lamu wa a'taqidu wa ubayyinu li ghairi. Aku ketahui maknanya dan aku pegang, iktikadkan di hati aku, tu makna penyaksian. Wa ubayyinu li ghairi, dan aku nyata khabar rayak pada hak lain selain pada aku. Ni nak rayak ni. Jadi dia nak rayak apa? Nak rayak kaum, iaitu kaum yang disebut oleh Imam Ghazali, kaum mulhid yang bersufi dirinya seperti yang telah dinyatakan Imam Ghazali. Mereka itu termasuk dalam golongan-golongan yang sesat juga. Dan diriwayat tak patut dinamai akan dia dengan nama sufi. Tak patutlah dah sesat, tapi dia guna pakai kat nama sufi. Hak utamanya dia kata puak-puak ni namakan dia dengan kaum fasik, kaum kafir gitu. Ada.
Ha lah ngaruk ngajar-ngajar. Mari kata Nabi ni syirik lah apalah. Memuji Nabi ni syirik lah apalah. Tak boleh kita cinta kasih selain pada Allah, kena Allah je. Dah. Banyak lagi lah perkataan-perkataan dipanggil yang batil. Banyak yang menyalahi syariat perkataan tu. Yang mana perkataan cakap selama ni saya tak Islam lagi, umpamanya inilah tahun 2007 baru saya bermula Islam saya, selama ni saya tak Islam lagi. Kita jangan syok pasal Islam kita. Kalau kita mari syok, aku ni Islam ke kufur, ke Islam ke kufur, ke Islam kufur, syok akan keimanan kita. Dah. Maka kita syok keimanan kita tu. Syok akan keimanan kita tu bawa pada kufur kita. Dia masalah iman ni saya rajak sama dah. Masalah iman dia tak boleh syok. Dia kena yakin. Satu, aku ni kufur ke iman kufur? Ya, aku beriman. Kalau masalah ambil air semayang tak apalah syok. Syok tak apalah ambil air semayang. Bab fiqh tak apa syok. Syok pun dia tengok juga. Ada yang syok yang tak sah, ada yang syok sah. Contoh umpama masalah syok dalam ibadat ni. Kita ni semayang maghrib dah. Jadi makna semayang maghrib tadi kita ada semayang dah. Asalnya makna kita ada semayang dah. Lepas nak semayang isyak tadi, lagi mari syok. Aku ni ada semayang tak ada? Batal ke tak? Batal ke tak? Mari syok. Syok lagu tak apalah, syok. Tapi walau syok lagu macam tu pun, tiba-tiba asal kita ada semayang lah. Yang ni dengan makna apa? Maghrib tadi kita semayang dah. Bermakna kita ada air semayang. Tu dipanggil asal ada. Asal ada. Ada wudu. Tiba-tiba nak main isyak lagi, syok. Ada tak ada? Batal ke tak? Tak ada tanda-tanda, dapat tanda-tanda yang membatalkan. Nampak tak? Tiba-tiba kita syok. Kita pun pergi ambil air semayang baru. Ambil air semayang. Dalam keadaan kita syok, batal tak batal, kita pergi ambil air semayang. Dalam keadaan kita syok. Sah tak wuduk kita ambil yang kedua tu? Sah tak? Tak sah wuduk kita ambil yang kedua tu. Kalau kita semayang dengan wuduk, kita kosak semayang dengan wuduk yang kedua tu, tak sah pak semayang kita, tak sah. Kerana kaedah sebut dah. Al-yaqin la yuzalu bisyakki. Yakin itu tidak gugur dengan sebab syak. Dengan makna apa? Asal kita ada dah. Tiba-tiba kita mari syak. Tak gugur. Tak gugur hukum ada tu. Tiba-tiba kita syak, kita pergi ambil dalam keadaan syak. Tak sah wuduk tu. Kalau kita kosak semayang dengan wuduk yang kita kedua kita ambil tu, tak sah semayang kita. Dia sebab nak buat satu ibadat kena yakin, ataupun paling kuat kita zon. Kuat sangka kita wuduk dah batal dah. Dalam masalah wuduk kita yakin kita tak ada wuduk. Pergi ambil dalam keadaan tak ada wuduk tu baru sah. Maknanya kita yakin kita ni tak ada wuduk. Baru sah wuduk kita. Jadi kalau kita pergi ambil dalam keadaan syok tak sah. Tu kadang-kadang syok tu dalam fiqh pun tak sah ibadat. Tak sah ibadat. Berlainan kalau kita baru bangun tidur, asal tak ada wuduk. Nak sembahyang subuh, baru bangun tidur, asal tak ada wuduk lah dia panggil. Lepas tu kita mari syok, ada wuduk tak ada wuduk. Ada wuduk tak ada wuduk. Tu lain. Ada tak ada, ya asal tak ada. Mu bangun tidur. Ada. Mana wuduk sama isyak malam batal dah. Tidur mana membatalkan wuduk. Makna hukum asal tak ada wuduk. Tiba-tiba kita mari syok, aku ni ada tak wuduk ada. Dia kena kembali pada asal tak ada. Jadi duduk masa duduk syok tadi ada tak ada, asal ada tak? Asal tak ada. Dia ambil wuduk dalam keadaan syok lagu tu. Tu sah. Kenapa? Memang asal yakin tak ada. Asal memang yakin tak ada. Lepas tu mari syok ada tak ada. Tapi asal memang yakin tak ada. Syok lagu sah. Berbeza dengan syok asal ada.
Tiba-tiba syok. Dia ambil dalam keadaan syok. Yang asal memang ada wuduk dah. Dia ambil dalam keadaan syok. Tak sah wuduk tu. Tu dalam fiqh. Ni dalam ibadat fiqh pun lagu tu kaedah dia. Bah dalam akidah lagi-lagi tak kira lah kod lagu ni ke, kod lagu tu ke dah. Dalam akidah tak sah. Dia nak kena yakin satu waktu. Tu. Dah. Ni duk mari syok-syok perkataan yang menjadi mubaham, jadi kesamaran orang. Oh, saya dulu belum Islam lagi, sebelum saya amal Asmaul Husna ni. Tak Islam lagi. Dak amal Asmaul Husna baru saya. Dia panggil apa? Dia panggil tak kenal, dia panggil tak tahu hukum adat, jahil hukum adat. Bercakap cara lagu tu dia panggil apa? Nak menafikan taklif dia panggil. Seolah-olah kita ni tak ada taklif. Allah belaka. Walau kita ni ada taklif. Kita ni ada hukum syarak. Bila kita cakap Allah belaka, seolah-olah tak ada taklif, hukum taklif tak ada lah. Seolah kita ni nafi hukum syarak. Tu dia panggil salah tu. Ni banyak ni. Kawan-kawan lagu ni. Kawan-kawan hak dia panggil lagu ni. Yang mendakwa mereka itu ahlillah, mukhlisin, sufi dan sebagainya. Tapi sesak barat. Kenapa? Kerana mereka tu ada menafikan taklif, hukum taklif, kebanyakan daripada mereka itu. Jadi setengah daripada mereka musannif sebut iaitu kaum murjiah. Murjiah sebut dah dulu. Iaitu murjiah yang mal'unah satu, dan murjiah yang marhumah. Murjiah yang marhumah iaitu terdiri daripada para sahabat Nabi SAW yang tawakuf. Cerita dah lepas. Dah. Lepas tu nak cerita sini kaum murjiah yang mal'unah. Yang satunya mereka iktikad bahawa hamba ni, tengok, apabila sampai ia kepada martabat kasih akan hak Allah Ta'ala, tiadalah dikasihnya yang lain daripada hak Allah Ta'ala. Dia tak kasih dah lain. Tak ada dah kasih ke lain dah. Ni kecek lagu ni. Allah je. Tengok, maka terangkatlah daripadanya hamba tu. Apa? Taklif syarak, hukum syarak 5. Taklif, tak ada hukum dah. Taklif syarak dan segala ibadat pun terangkat. Dah. Maka jadilah segala yang haram itu halal padanya. Hak haram jadi halal. Dan lagi pula kata mereka itu murjiah yang mal'unah, segala fardu seperti semayang dan puasa dan barang sebagainya puasa, semayang, haji dan sebagainya, harus dikerjakan dan harus ditinggalkan. Harus saja, bukan wajib dah. Tak wajib. Nampak tak? Harus je. Puasa benda tu harus, nak tinggal harus, nak buat pun harus. Tu ni bahaya. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada menyatakan, asar dia ada sebut satu perkataan. Cuma dalam kitab mana saya lupa dah. Dalam kitab tasawuf juga ingat. Disebut apa? Man tafaqqaha bila tasawufin fahuwa zindikun. Siapa-siapa tafaqqaha, siapa-siapa yang belajar ilmu fiqh, ilmu hukum hakam, ilmu rukun syarak, sah batal ibadat, halal haram lah. Bila tasawufin, dengan ketiadaan tasawuf, menafikan tasawuf. Ada setengah orang tu lagu tu duk kira sunnah je. Tasawuf tak mau. Tasawuf sesak bid'ah dia kata. Tasawuf tak ada dalil ilmu tasawuf. Tak ada dalil mana. Nama tu memang tak ada disebut. Zaman Rasulullah sama sahabat tak ada sebut tasawuf ni. Ada ulama yang letak nama supaya ilmu fiqh juga. Tak ada. Ya, sebab asalnya hak mari Jibril mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma huwa din, apa itu agama? 3 dia tanya. Ma huwa din, apa itu agama? Ad-din huwa iman, Islam, ihsan. Jadi
ilmu yang melingkupi iman ni ilmu apa? Bercara, kalau bercara fun apa? Daripada sana ulama kata hak berkaitan dengan iman ni, hak berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan kalam, berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan, berkaitan dengan perkara hakikat. Apa tak? Maka ulama pun, sebahagian ulama menamakanlah ilmu hak cara beriman ni, rukun iman ni, cara dia tak nama ilmu akidah. Apa tujuan letak ni? Maksud dia, maslahat dia letak ni untuk memudahkan orang kenal. Orang awam macam kita ni tahu, bila sebut cakap ilmu akidah, kita reti dah ni nak cara bab iman. Tu cerita dia. Supaya buat misal contoh kata, ada kadang kata nak buat tu ambil kereta. Kereta tak kenal. Kereta kenapa? Lepas tu nak mudah nak orang kenal. Buat tu ambil, ni kereta, taklah nama kereta ni kacir. Tak, ni nama RX 770. So boleh ni, hok boleh masuk parking diri tu. Tak. Bila kita dia sebut kereta kacir, kita boleh tahu dah kereta kacir lagu ni. Lepak lagu ni. Lagu tu je nak memudah. Maslahat dia tu untuk memudah orang-orang yang awam macam kita ni kenal ilmu, bercara ilmu tu, maudhu' ilmu, tajuk ilmu tu lah. Dengan nama tu. Jadi nama ni memain peranan jugalah. Walaupun tak ada zaman Rasulullah. Bukan tak ada. Ada, cuma cara sebut tu lain. Cara sebut tu lain, mengikut zaman kita ni. Siapa zaman kita ni, nak siapa zaman lagi dah. Cara tu berbeza. Tapi maksud, makna asal tak lari daripada murak Quran dan hadis. Begitu juga ilmu tasawuf ada. Ambil daripada mana? Ambil daripada ihsan sana. Sebab apa ihsan? Bila Jibril tanya, Nabi SAW sebut ihsan ni anta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan ni sembah Allah seolah melihat dia. Dia panggil maqam muqarabah. Maqam muqarabah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarauka. Maqam musyahadah, maqam muqarabah. Jadi faham di sana kerana ulama kata ini nak wayak cara bak hati ikhlas. Nampak tak? Ikhlas ni cara bak mana? Cara bak hati. Tak ada dah. Ulama tengok dalam Quran Allah Taala sebut qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya telah berjayalah orang yang tazakka, mana yang mensucikan akan dirinya, yakni hatinya. Suci daripada mana? Tu sifat-sifat yang tercela, yang mazmumah tu. Sombong, tomok, apa semua tu dah. Berjaya orang ni, berjaya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya rugilah, kecewa, hampalah orang yang mengotori nyonya hati tu, diri tu. Ini isyarat pada apa? Isyarat pada sifat-sifat yang tercela, tomok, kubur dunia sebagainya dah. Maka ulama nak mudah kita faham makna Allah Taala sebut tu. Makna waqad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang mensucikan nyonya hati tu. Pas nak suci hati nak guna apa? Nak guna sabun berih ke? Tak, kena pergi cari ilmu tasawuf. Untuk sucikan hati daripada segala sifat-sifat yang tercela syarak. Jadi bila sebut ilmu tasawuf, kena dah. Ilmu ni nak cara kelakuan hati. Nak masuk sifat terpuji, nak buang sifat yang tercela. Itulah ilmu tasawuf. Tu dia. Mudah kita. Mudah. Tu je. Jadi ada. Walaupun tak ada sebut secara totok dalam Quran hadis, tapi diambil nama tu, ambil daripada mafhum, mana diistinbat keluarkan daripada mafhum hadis dan Quran juga. Sebagaimana kita beramal dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, tak ada pun kalau kita mengaji dalam mantuk hadis, dia panggil dalam mantuk hadis, dalam matang hadis, lafaz hadis, tak ada pun Nabi perintahkan Nabi perintahkan kita
Nak buat ni bismillah, buat ni bismillah. Hanya saja beramal dengan bismillah tu mafhum, beramal dengan mafhum hadis, bukan beramal dengan mantuk hadis. Kerana dalam hadis mari Nabi SAW sebut kullu amrin, satu riwayat sebut kullu amrin zi baling. Pak Nabi sifatkan amar yang mana, kerja hak mana, zi baling. Dia boleh baca belakang zi, za, zu, dia panggil ising 5. Zi baling, zu baling, za baling, bolehlah. Tengok tempat duduk dia mana lah. Kalau dia ada khafak, baca dengan zi. Kalau dia ropok, baca dengan waw, zu. Kalau dia nasak, nasak dengan alif, za. Siapa-siapa yang nama ada za depan, ada zu tu, boleh baca lah nama dia. Biasanya orang yang ada zu ni belakang ada kornain. Dia idafat dengan kornain ni ataupun kifli. Biasa ada depan zu. Zu tu dua lapah tu. Zul kifli. Al kifli satu nama. Al kornain satu nama. Depan tu satu nama dah. Dengan makna apa zu? Ai sahibun, yang mempunyai maknanya. Zul kifli. Zul syamsi. Zu maling. Macam ni tadi, zi baling. Makna ai sahibun, dengan makna sahibun yang mempunyai nilai, harga, cita pada syarak. Pekerjaan urusan yang ada nilai, harga pada syarak. Maknanya apa? Nabi SAW nak sepak terajang buang urusan pekerjaan hak tak ada nilai pada syarak. Iaitu mana? Hak haram, hak makruh tak masuk. Kalau Nabi tak sifatkan zi baling, niscaya hak haram pun masuk, hak makruh pun masuk. Ada? Jadi nak sepak tu baik buang hak haram, hak makruh, maka Nabi sifatkan dengan zi baling. Makna urusan pekerjaan yang ada nilai pada syarak. Yang ada nilai pada syarak iaitu urusan hak wajib, hak fardu, dan urusan hak sunat. Lepas tu hak harus selagi. Hak harus kadang-kadang membawa pada haram, kadang-kadang bawa pada sunat, kadang-kadang bawa pada wajib, kadang-kadang bawa pada makruh. Hak harus tu dia boleh pergi belaka. Sebab kaedah hasar di sisi mazhab Syafi'i, al aslu fi syai' fil asya'i tu mubah. Tu kaedah hasar kita. Asal pada tiap sesuatu tu ialah hukum dia harus mubah. Sehingga dilentangkan dalil haramnya, maka dia haramlah. Tapi asal hukum suatu tu ialah haram. Sehingga ada dalil menunjuk kata keharamannya, maka haram. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi asal pada suatu itu haram. Sehingga dibentangkan dalil, lentang dalil halal dia, maka baru halal. Tu mazhab Hanafi, dia ambil kaedah tu. Adapun mazhab kita, kaedah asal suatu tu haram tu hanya pada tu, pada apa? Pada budak perempuan, budak kemaluan perempuan. Asal hukum kemaluan perempuan haram. Tu asal hukum haram. Kaedah tu hanya pada budak perempuan. Maka bila lentang dalil, halal. Lentang dalil guna nikah lah ni nak. Halal. Gitu. Biasa haram. Itu pada budak, pada dalam bab kemaluan perempuan je asal hukum haram. Ataupun jadi milik, tak nikah ataupun jadi milik kita saya. Ya, dua tu je. Lain pada tu ada haram. Tu asal. Maka Nabi sifatkan dengan tu. Apa tu? Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Satu riwayat sebut bi bismillah. Satu riwayat sebut bilhamdulillah. Satu riwayat umum terus bi zikrillah, lagi umum lagi. La yubda'u fihi, tidak dimulakan padanya amrin tu. Yang ada nilai urusannya tu, pada syarak tu. Tak mula dengan apa? Bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillah. Fahuwa akma, maka iaitu terpotong. Apa makna terpotong? Ulama tafsir mentafsirkan dengan makna terpotong tu ay qalilum barakatin, sedikit berkat, makna tak berkat.
Jadi mantuk hadis tu tak ada pun Nabi kata kul bismillahirrahmanirrahim ada lika fi kulli amrin zibalin. Tak ada. Dalam lapah hadis tu tak ada Nabi kata baca olehmu akan bismillahirrahmanirrahim pada tiap-tiap kerjamu yang ada nilai pada syarak. Tak ada. Dalam mantuk hadis tu beroyak je. Beroyak je tiap-tiap kerja urusan yang ada nilai harga pada syarak tak mula dengan bismillah kurang berkat. Royak gitu. Nampak tak? Tak ada kata kena baca bismillah. Sunat baca bismillah, wajib baca bismillah, tak ada. Jadi hak kita dah amal ni mana? Tu dipanggil beramal kita ni pada tiap-tiap perkara yang ada nilai pada syarak, hak wajib, hak sunat, hak aru. Kita beramal dengan mantuk hadis tak? Dengan mafhum hadis, dengan mafhum hadis dia panggil. Soalahnya dalam hadis tu Nabi kata kalau mu nak soalah fahamnya soalahnya itu dia panggil beramal dengan mahum. Kita faham mana kita faham soalahnya Nabi kata ada kalau mu nak banyak berkat mu bacalah bismillah pada tiap-tiap pekerjaan hak ada nilai pada syarak tu. Soalah gitulah Nabi kata. Tu soalah tu dia panggil mafhum hadis. Yang difahamkan mana? Kalau nak banyak berkat. Sebab Nabi SAW kata, sedikit berkat. Hak kerja ada nilai pada syarak, kita tak mula dengan bismillah. Sedikit berkat. Mana tak berkat? Mafhumnya, fahamnya mana? Kalau nak berkat, bacalah. Itu dia panggil beramal dengan mafhum hadis. Jadi begitu juga ulama letak nama. Nama gini, beramal dengan mafhum ayat. Makna buat tubik. Buat tubik tu, faham daripada hadis. Menunjuk hak ni perkataan Nabi menunjuk pada cara berhati. Nampak tak? Jadi cara berhati ni cara apa? Bak tazkiyah. Ulama pun cari lapas-lapas tazkiyah ni apa? Setengah ulama kata ambil daripada mana? Perkataan sofa, iaitu yang diisyaratkan kepada mana? Beberapa orang sahabat Nabi hak lazim menduduk di Masjid Nabawi ni, iaitu termasuk seorangnya Abi Hurairah ni hok duduk dalam raudhah tu lah, duk tunggu Nabi SAW, duk tunggu nak ngaji ambil ilmu dengan Nabi. Mereka ni gelarkan Ahlus Sufah. Maka Ahlus Sufah ni orang hok banyak sifat-sifat mahmudah. Maka daripada mereka ni lah ulama ambil pada kalimah. Anda ahli sufah ni tengok pakaian dia mana? Pakaian ni bermula daripada bulu-bulu yang putih bersih. Tak? Mereka ni zuhud, zahid dan sebagainya. Maka ambil daripada perkataan tu. Perkataan sufah tu mari letak ilmu tasawuf. Dengan makna apa? Suci bersih. Suci bersih mengisyarat pada wa amal ni ikhlas. Tu makna dia dah. Tu. Tu asal dia. Panjanglah cerita dia kalau nak detail. Sekali lalu hamba royak lagu tu lah. Dulu. Tu asal dia. Tapi tak tahu. Duk main pekoh je. Main pekoh. Dia bila main pekoh ni man tasawwafa. Bila tafaqquhin. Fa huwa zindik. Main tasawuf je. Tak ada pekoh. Pekoh tak ada. Mana tak ada nak main hukum akal tak ada. Lagu ni fa huwa zindikun. Maka iaitu sesat. Zindik ni kafir sesat. Macam mana? Macam Nasrani tu dipanggil zindik tu. Kafir sesat. Nampak tak? Zindik tu dipanggil zindik. Setengah ulama kata zindik ni ail nifaq, munafik duk main tasawuf je. Lagu ni jadi. Pasal apa? Tak ada pekoh dah. Alarang tak ada dah. Sedangkan agama tu berdiri atas 3. Ia ambil 1. 3 tuku pergi cabut dah Islam, ilmu Islam iaitu ilmu fiqh, cabut dah. Tinggal 2. Lek gitu dah. Tak nak duduk dah. Kalau kawah balik dah 2 tuku. Dia panggil. Tu susah. Sebab tak ada fiqh. Dia panggil tak ada. Tak cara dah. Dia tiap-tiap percakapan kita ada hukum dia. Tiap-tiap perbuatan kita ada hukum dia. Tiap-tiap apa semua ada hukum. Ada hukum belaka.
Bunuh orang ada hukum. Bunuh dengan sengaja ada hukum. Ada. Tumbuk orang, cabut hidung, cabut tinggal ropong ada hukum. Patah jari ada hukum. Patah gigi sepotong ada hukum. Ada hukum belaka. Ada hukum belaka. Cara sengaja, cara tak sengaja, ada hukum. Perbuatan kita semua ada hukum. Jalan kita ada hukum. Dia panggil taklif tu. Jadi tak ada taklif dah. Tak cara. Pasal apa? Dia tasawuf. Saya ingat saya mula-mula tu gitulah. Mula di pondok dulu tak mau ngaji ilmu fiqh. Tak mau ngaji ilmu fiqh. Tok guru baca kitab. Saya masa tu mula-mula pergi pondok Pasir Tumbuh. Tok guru arwah Haji Atiqullah baca kitab Tajul Urus. Baca Tajul Urus, kitab bab fiqh. Ada juga tasawuf. Cerita bab darah, bab najis. Najis yang dimaafkan, najis yang tidak dimaafkan. Saya dengar, Tok Guru ni ngajar apa dalam hati ya? Ngajar apa Tok Guru? Aku tak mau ngaji ilmu ni, aku nak ngaji ilmu tasawuf. Konong. Hati panggil masa mabuk-mabuk, tak tahu lagi. Tak kenal dia panggil. Adalah lalu zaman tu. Nak boleh faham ilmu tu lalu lah zaman tu. Zaman taksub. Zaman ekstrim ada belaka. Nak boleh sapa, nak boleh reti satu benda tu kita akan lalu dulu. Ada belaka. Nak boleh masuk hikmah tu kena adab belaka. Gitu lah. Lepas tu pergi satu pondok beli kau apa kau. Oh tak boleh agama ni lagu ni melekat pi. Apa? Barulah kau buang dah sebeh tu. Buang kuranglah sikit ngatik tu. Kuatlah ngaji pula. Biarlah ngaji lah. Beli kitab saja kitab nak ngaji pula. Tu. Kalau duk siapa-siapa man tasawwafa bila tafaqquhin fa huwa zindi. Siapa-siapa hok duk bertasawuf je. Tak cara ke fiqh, hukum hakam ni tak cara. Sah batal halal haram tak cara. Fa huwa zindikum, maka iaitu dia tu zindik, kafir sesat. Wa man tafaqqaha bila tasawufin, siapa-siapa ia duk ngaji ilmu fiqh je bila tasawufin, dengan tak ada tasawuf. Fahuwa fasikun, maka iaitu fasik. Apa fasik? Pasal kalau kita duk ngaji fiqh je ni, kita tak ada tasawuf ni, kita berasa kita hebat. Aku lah ke. Orang tu tak betul, orang ni tak betul. Orang tu tak betul, orang ni fasik, orang tak boleh. Tak betul belaka orang. Hak nampak kita je betul. Kita jaling. Apa tak? Bila tak ada tasawuf. Fasik tu dia panggil. Fasik tu. Ia menumbuhkan takabur dari kita, fasik lah. Hak betul nah. Siapa-siapa wa manijtama'a bainahuma fa huwa shadiqun. Siapa-siapa yang menghipung akan keduanya, di antara kedua hipung. Tasawuf pun ngaji, fiqh pun ngaji, akidah pun selesai molek dah atas jalanan Ahlussunnah Jamaah, fa huwa shadiqun, maka dialah yang benar. Tu dia hak sebenar. Dialah betul duduk atas landah garisan hak syarakna. Tu. Tu. Habis itu. Dan setengah mereka itu tiada menutup auratnya. Tiada menutup auratnya. Tak menutup auratnya. Lama lah ni. Berlana. Rata-rata ribu. Dia ikut apa? Dia ikut apa? Ayah pak. Ramai apa buat dia lagu ni. Tuhan tak tengok zahir. Dia pakai berdalil dengan hadis tu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum. Satu riwayat sebut wala ila abnaikum, tak silap. Lapan hadis dah. Sesungguhnya Allah Taala tak melihat pada wajah-wajah kamu, rupa parah kamu. Wala ila ajsamikum, Tuhan tak tengok pada tubuh badan kamu. Wala ila amwalikum wala ila auladikum. Walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Hadis Bukhari.
Nah. Pakai hati tu. Tuan tak tengok zahirmu. Tuan tengok hati je. Hati. Mencari hati je. Dah. Tu bujah. Hak pakai tudung lama. Belana-lana. Maksiat. Pakai tudung. Allah muka suci baik bunuh orang. Misal kata. Tak nak kata siapa ni? Nampak? Dia tak ada kait. Ini kita salah faham. Antara perintah dengan nahyu tu Allah Ta'ala kira suku-suku. Wa allaysa lil insani ma sa'a. Orang lain tak pikul dosa orang lain. Dan orang lain tak pikul amalan kebajikan orang lain. Amalmu bagi dirimu, amalku bagi diri aku. Kita amal kita masing-masing. Ada malaikat ada hak, ashabul haqqi. Malaikat ada hak kita atas orang dan orang tu ada hak atas kita. Dengan misal kata daripada harta dia ke ataupun dengan sebab maruah dia kita mengupak cela dia ke, tu baru sakut. Nah. Adapun masalah amal jahat. Kalau pakai tudung dia panggil tu amal taat. Tu dipanggil amal taat. Allah Ta'ala kira suku. Lepas tu duduk dalam mu pakai tudung. Mu duduk mengupak juga. Tu Allah Ta'ala kira lain. Sebab apa? Dua tu perkara yang berbeza tu. Pakai tudung ni panggil amal tuntut buah. Adapun mengupak ni dia panggil amal tutup tinggal. Suruh tinggal. Nampak tak? Bukannya kapuh dua tak kira. Bukan gitu. Tu silap faham. Masalah hati tu hak tu kena gibat tasawuf. Masalah tudung hak ni kena bab pekoh. Jangan gicapu aduk belaka, gicapu aduk dah. Biar reti ke bab-bab dia tu. Kalau mu tak pakai tudung, mu ada dah sifat molek, tak mengupak, alhamdulillah. Tapi mu kurang juga apa? Kurang satu bahasa mu langgar perintah Tuhan. Sebab pakai tudung tutup aurat ni kewajipan. Secara coreh Allah Ta'ala sebut. Jadi mana? Mu selesai urusan dengan manusia. Mu tak mengupak orang apa, hatimu baik. Tapi mu tak selesai dengan Tuhan. Tak sempurna juga agamamu. Baik, kalau mu tutup aurat, mu duk mengupak orang, mu selesai dengan Tuhan. Hak dengan manusia, mu duk mengupak orang, mu tak selesai. Tak sempurna juga agamamu. Sebab tu kata dah. Siapa-siapa himpung antara keduanya, tasawuf dengan fiqh, fahuwa shadiqun, maka dia yang benar. Nampak tak? Tu. Ni tak faham. Tak faham dah. Ingat molek masalah amar ma'ruf nahi munkar atas kita walaupun kita seorang yang minum arak. Dah. Kewajipan amar ma'ruf nahi munkar makna apabila kita tengok seorang lain nak minum arak, kewajipan menghalang nasihat dia, teguh dia daripada minum arak tu, gugur tak daripada kita dengan sebab kita minum arak? Tak gugur. Hak ni hak masyarakat kita silap faham. Seorang ayah walaupun tak semayang bang, kewajipan dia menyuruh anak-anak dia semayang, memerintah anak dia semayang tu, adakah gugur kewajipan tu? Tak gugur. Mana apa? Hak tu Allah Ta'ala kira lain pula. Bermakna apa? Kalau mu tak semayang, satu dah dosa mu. Pas mu tak suruh pula anak bini mu semayang, satu lagi dosa. Nampak? Ya, kewajipan lain-lain. Betul Allah Ta'ala sebut secara jelas, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bukan Allah Ta'ala kata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan syarran yarah. Bukan sekali dak, satu-satu tersebut. Bukan hipung sekali. Dengan makna apa? Pak mu tak semayang, okey, gugur kewajipan lain mu. Mu tak semayang, maka gugurlah kewajipan amar ma'ruf hatamu. Apa? Suruh anak bini mu semayang, gugur. Tak gugur. Gitu. Ni. Cuma dia panggil apa? Tak ada kesan. Kalau kita ni tak buat satu benda, kita nak suruh orang lain buat, dia panggil kesan tu tak ada.
Kesan tu tak ada. Dia tak ada roh. Sebab Nabi SAW sebut ibda' bi nafsi summa bi ghairi. Mulakan daripada dirimu summa bi ghairi. Kemudian baru daripada selainmu. Makna apa-apa benda perkara kita kena mulakan daripada diri kita. Kemudian barulah hak lain kita. Maknanya kalau kita tak semayang, kita nak suruh anak bini kita semayang, daripada segi tuntutan lepas dah. Tapi daripada kesan, nak beri kesan anak kita tu nak termakan dengan suruhan kita tu, kurang sikit, sukar sikit dia panggil. Nampak tak? Gitu. Dia faham mana hak ni, mana hak fiqh, hak syariat, mana hak hakikat. Ni tak faham. Hari ni kebanyakan manusia tak faham tu. Tak erti, dia jadi rojak belaka. Habis dia habis. Tak kata demo juga, kita pun dulu lagu tu juga. Sebab tu pentingnya ilmu tu. Penting belajar tu penting tu. Biar kita beza dah. Hak ni kena letak sini, bukan letak sini. Hak sini kena letak sini. Itu balik. Jadi terbalik habis. Dah. Supaya kita politik kita hari ni gitu juga. Politik kita hari ni nak setuh sikit nak setuh sikit. Dia maqasid dengan wasail. Hari ni tukar. Politik kita hari ni wasail dia letak depan, maqasid dia letak belakang. Lepas tu kita duk balah pecah belah tu. Dia politik Islam ni dia kena maqasid, kena depan. Apa maqasid? Iaitu politik kenegaraan. Ia bermaksud keamanan dan sampai matlamat kita nak menegakkan daulah Islamiah tu, hukum Islam tu secara sempurna, melengkapi hak kita nak. Hak tu nak meninggikan. Satunya dipanggil maqasid, itu wajib. Hak tu fardu ain. Tu politik, hak tu fardu ain. Itu apa? Politik kenegaraan yang maknanya keamanan. Allahumma adkhilna fil amni wal iman. Wahai Allah, masukkan kami ke dalam aman dan iman. Makna maqasid. Sebab agama Islam ni dia pentingkan keamanan. Buang mudarat. Setara mana buang mudarat? Tengok dalam hadis, dalam kitab Muntakhab hadis Nabi SAW sebut bab iman, cabang-cabang iman. Hak paling rendah martabat iman. Bukan lemah, rendah. Lemah lain, hak ni rendah. Serendah-rendah iman. Nabi kaitkan dengan apa? Kamu buang duri di jalanan. Kait apa iman dengan duri di jalan? Kait apa? Kait iman dengan duri. Tu dia panggil isyarat, nak menunjuk kata Islam ni lebih mementingkan cabut, buang mudarat. Duri tu mudarat kalau kena orang, walaupun tak kena diri kita, tapi mugi buang tu ada supaya orang lain tak kena tu. Itu selama-lama iman. Mu jaga buang mudarat pada semua diri orang. Tak kira lah. Tama-tama kita duduk dalam negara, makna kena satu negara kita kena jaga hak duk. Kita ni dia panggil ukhuwah. Saudara pada satu tanah air dia panggil. Kita kena usaha cabut tiap-tiap mudarat yang ada pada saudara setanah air kita. Tu sekurang-kurang iman dia panggil. Nampak tak? Mana Islam ni mementingkan keamanan. Ya. Maqasid kita nak tegakkan keamanan. Itu wajib. Lepas tu menegakkan daulah Islamiah, hukum-hukum Islam tu wajib. Lepas tu wasilah dia apa? Wasilah mesti kena ada satu jemaah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Nampak? Kena ada satu jemaah. Hak ni dia panggil wasilah parti tu. Politik kepartian. Wasilah kena ada satu jemaah umat Islam yang menyeru ke arah ni. Jadi hak ni dipanggil wasilah untuk menegakkan maqasid. Tapi hari ni terbalik. Kita ni duk perjuangkan parti wasilah, tak depan maqasid, tak belakang. Tu terbalik salah. Baik. Dalil mana? Kita duk bala sama-sama ahli kiblat. Duk berebut kuasa, duk berebut nak perut jawatan dan sebagainya. Tu. Jadi kena kembali kepada maqasid depan, wasilah belakang. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Betul-betul dah cuma terbalik gitu. Gitu balik gitu. Tak ada nak kata siapa ni.
nak jangan wi lagi ke edah je. Tak ada nak kata siapa. Dah. Nak wi jangan lagi ke edah. Kita ni kadang-kadang kita terlupa, lama-lama sekali kita hanyut, terlupa kalau tak ada orang ketuk, tak khabar. Pada kadang-kadang kita ni macam saya sendiri. Macam saya sendiri dah. Kita ambil contoh mana? Kalaulah ada ular atas belakang kita. Ada kalau jeking atas belakang kita. Orang cakap, ada ular, ada jeking tu. Kita percaya, kita buang. Pisau buang. Mana? Begitu juga. Ada. Begitu juga kita buat misal kata. Kalau orang tu tak royak di kita. Mu ni salah ni, mu terlajak dah ni. Salah jalan mu ni. Hok makosik mu gitok belakang, hok wasai gitok depan ni. Apa? Kita buat seolah-olah orang tegur cakap kita tu tak. Seolah-olah dia menegur supaya ada lipang, ada ular nak buang mudarat diri kita. Kita anggap lagu tu. Ada, alhamdulillah mujur juga syukur. Kita boleh baiki balik, boleh buang mudarat ada pada diri kita. Lagu tu. Kita buat lagu tu. Kita bayanglah gitu. Mana orang hok tolong cakap salah kita tu, tolong tegur tu, maknanya dia sayang kita. Dia nak buang mudarat hok ada pada diri kita. Ada. Tapi ada juga kadang-kadang setengah orang tu dia bercakap bukan makna dia nak atas dasar menyayangi, atas dasar ukhuwah dak. Memang dia nak mapuh, nak jatuh, nak bunuh karakter ada juga. Hak tu kena pandai saing, tengok-tengok lah. Tengok-tengok kena pandai saing. Hak tu tak ada ilmu bagi hamba. Kadang-kadang kita ni lagu tu kita kena pada zahir tapi hati budi tak kena. Ada. Saing baik pun duduk kerak tekuk kita juga. Kadang-kadang lagu tu tak kena, tak tahu. Ada. Sebab itulah kena bina di atas dasar takwa. Atas dasar takwa. Apa sekalipun kena bina atas dasar takwa. Atas dasar takwa tu mustahak. Atas dasar agama. Kalau kita bina atas dasar nama, pangkat, harta, pujian dan sebagainya, dia tak lama. Bila tak ada benda tu, masing-masing nak berkekah. Mu kata kamu. Kalau kata ke arah membina tak apa, tapi goliknya kata tu untuk ke arah nak bunuh karakter, nak mengaibkan dan sebagainya. Itu bukan ajaran Islam tu. Itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan membalas kejahatan tu pun bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Cari seseng. Tutup aurat. Maka itikad dan pekerjaan yang demikian itu semata-mata kufur dan dolalah. Semata-mata kufur dan dolalah. Itikad lagu tu. Itikad kata hak Allah tu harus je buat. Hak haram pun harus je buat. Semua itulah. Dan setengah mereka itu tak menutup aurat yang wajib tu. Mereka menghalalkan yang haram. Itu semua kufur dan dolalah. Dan setengah mereka itu adalah iktikadnya bahawa seorang hamba apabila sampai kepada martabat kesudahan kasih akan Allah Ta'ala, kasih akan Allah Ta'ala, maka gugurlah daripadanya hamba tu segala ibadat yang zahir. Ibadat zahir inilah rukun Islam lah, sembahyang, puasa dan adalah ibadatnya itu tafakkur juga. Tafakkur dengan makna apa? Muhasabah, tafakkur. Muhasabah, duk muhasabah. Tafakkur dah dia panggil. Maka iktikadnya ia nimkan itu gugur. Dia kata gugur daripada hamba segala ibadat zahir. Maknanya ibadat yang fardu, tanda gitu. Ibadat zahir ni ibadat yang fardu je lah. Iktikad ni kata kufur. Banyak. Ni banyak. Banyak. Dan setengah mereka itu adalah iktikadnya bahawa seorang hamba apabila sampai kepada baca pula dua kali tu. Apabila sampai kepada martabat kesudahan kasih Allah Ta'ala, maka haruslah baginya segala perempuan. Ni sama juga tapi lain, tapi masalah dia lain. Apabila sampai kepada martabat kesudahan kasih akan Allah Ta'ala,
Haruslah baginya segala perempuan yang lain daripada segala sahaya orang. Apa dia? Sahaya orang tak boleh lah. Hak lain pada sahaya orang boleh. Harus ambil dengan jalan. Ambil gitu harus. Halal gitu. Hak lain pada saya orang boleh ambil. Tak kira berapa pun. Maka i'tikad macam itu kufur. Ini setengah daripada Syiah Rafidiyah. Bini 10. Halal dia bini 10. Syiah Rafidiyah. Nah, Syiah Rafidiyah ada berlaku kes ni di Johor dulu. Hakim panggil, qadi panggil naik. Dia berhujah dengan Quran. Dia kata, ada dalil dalam Quran sebut kata. Dalil dalam Quran sebut kata boleh nikah 10. Ni buat bagi dalil Quran dia kata. Fankihu ma qabalakum minan nisa. Kahwin dah oleh kamu akan perempuan-perempuan yang baik-baik. Yang baik-baik daripada perempuan. Masna. 2. Wa thulasa. Wow. Dia kata wow tu memberi faedah atah lil mutlaqil jam'i, semata-mata ipung. 2 wa thulasa dan 3. Maknanya capur. 2 capur 3 jadi 5. Wa thulasa wa ruba dan 4. Makna dah 5 capur dengan 4 jadi 9. Nampak? Lepas tu hak harus satu dia kata 10. 10 nikah. Tak boleh buat apa qadi. Qadi tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Buat hujah gitu. Ada Syiah Rafidiyah. Banyak lah ni Syiah Rafidiyah. Syiah Rafidiyah banyak lah ni. Duduk bercambah-cambah dalam mana? Dalam university kita. Ada lah ni satu universiti saya tak sebut tapi glamour dah lah ni. Pensyarah dia Syiah, penulis Faizal Tehran orang panggil. Nampak? Hizbut Tahrir kena haram dah. Hizbut Tahrir kena haram dah. Fatwa dah ada dah. Wa Masri pun ada dah fatwa. Wahizam pun ada dah fatwa. Lepak pun ada dah fatwa. Ada fatwa belaka. Jadi masalah fatwa ni saya sebut. Fatwa ni bila keluar satu-satu fatwa, ia badan majlis ulama, dia panggil majlis ulama. Majlis ulama bila buat tubik satu fatwa, ada bukan kat negeri kita, kat negeri lain misal kata, ataupun kat negeri kita. Bila fatwa tu buat tubik atas jalan kias dipanggil atas jalan kias. Kita pak kan Quran, ijma', Quran, sunnah, ijma', kias ulama. Atas jalan kias. Atas kaedah-kaedah fiqh tertentu dah. Maka majlis ulama waktu ambil fatwa sekian-sekian. Maka rakyat satu negeri tu wajib kena turut fatwa tu, wajib. Sebab fatwa yang dikeluar tu daripada pemerintah. Mentaati pemerintah dalam perkara yang tidak menyalahi, yang tidak memaksiat Allah Taala tu wajib. Kalau tak taat tu boleh jadi bawah kita. Boleh jadi orang penderhaka pada pemerintah yang baik dah, yang molek. Contoh misal gana. Misal kita duduk dalam Malaysia ni tak mari hujan, kering kotang. Mak bila pemerintah kata wajib puasalah rakyat 3 hari. Waktu ambil fatwa suruh rakyat puasa, taubat, lepas tu puasa 3 hari. Nampak tak? Sebelum kita nak buat sembahyang istisqa. Maka wajiblah ke rakyat kena turut tu. Asal puasa sunat je, tapi bila pemerintah suruh puasa 3 hari. Wajib. Nampak tak? Puasa tu jadi wajib. Tu contoh. Jadi begitu juga pada masalah yang pemerintah tengok ini masalah untuk rakyat dia, untuk kebaikan rakyat dia. Maka dia adalah satu pemerintah ni, dia adalah badan-badan ulama dia kan. Hak dia latih. Majlis ulama dia panggil. Bila majlis ulama tubik fatwa dah. Kalau kita tak suka, tak setuju, diam. Tak suka, tak setuju, diam. Kenapa? Sebab negara lain fatwa boleh je. Negara kita tak boleh.
Ada kita marah tak setuju. Tama-tama benda hak kita suka pula. Kan? Kalau tak setuju kita jangan duduk hina, jangan duduk maki, jangan duduk pelekeh. Jangan hina, jangan pelekeh. Tama-tama kita maki fatwa apa ni. Pergi tengok tu. Pergi tengok depan ni. Ingat tak? Kitab yang kita cara. Pergi tengok muka surat 5 depan. Tengok muka surat 5 depan. Tengok faslus sani tu. Fima yafsuduhul iman tu. Fasa yang kedua tu. Fasa kedua pada nak menyatakan barang perkara yang merosakkan. Barang perkara yang merosak iman. Salah satu daripada perkara yang merosakkan iman tu, dia tengok, dia tunjuk. Membuang fatwa. Membuang fatwa ilmu syarak ke bumi. Dengan diperhinakannya akan difatwa tu. Seperti dikatanya, fatwa ilmu syarak apa ni? Dia kata gitu. Fatwa ilmu syarak apa ni? Maka barang siapa memperbuat satu perbuatan daripada segala perbuatan ini, sama ada buang fatwa ilmu syarak ke bumi dengan niat nak hinakan. Seperti dia kata, buang. Fatwa kenapa apa ni? Ulama bodoh ulama. Bengong ulama ni. Dia tak faham jiwa orang muda pula. Bisa. Dia buang. Tu. Ya, maka barang siapa memperbuat satu perbuatan daripada segala perbuatan ini, jadilah ia kafir. Kita tengok diri. Surat 5. Tu main. Kalau kita tak kenal, yang sudah. Jangan kita hinakan fatwa tu dah. Sebab fatwa ni mari daripada pemerintah atau jalan qiyas. Badan ulama yang buat autoriti. Bukan senang satu-satu fatwa nak buat terbit. Mana? Samalah. Tak kira lah fatwa hak berkaitan dengan hak ajaran sesat pokok batiniah ni. Tu fatwa. Tengok. Tapi tengok pokok dia jawab mana. Ulama ni. Tengok. Mai tengok baca dah kitab. Mak tu suruh ngaji fiqh tak? Jangan duk tasawuf je. Tasawuf semata tak tahu fiqh mu tengok. Mu bawa pada mula kecil je. Setan ni, iblis dia pandai. Dia tak boleh nak heret dah kita dalam maksiat. Dia tahu dah. Sebab apa? Orang Islam faham dah. Sebab apa? Nabi sebut dah, innal halala bayyinun wa innal haramun bayyinun. Sesungguhnya yang halal tu jelas, yang haram jelas. Lepas tu wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan ada di antara perkara halal haram itu mana? Banyak dianya, iaitu perkara yang syubhat. Perkara syubhat ni apa? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak mengetahui oleh kebanyakan manusia. Kita tak tahu benda syubhat ni. Tak tahu. Ni benda syubhat. Asal benda syubhat je. Tapi bila kita awak giga perina, kita berasa setan duk perhiasan, duk hias, kita berasa betul. Tak rupa-rupa tak sedar kita dah jatuh dalam riddah murtad dah. Dengan sebab kita mempermainkan fatwa ilmu syarak ulama. Sebab kita tak faham fiqh. Kita duduk atas tasawuf semata-mata. Tu bahaya dah. Biar reti sikit. Reti hukum fiqh tu. Betul? Tasawuf duduk di hati. Sebab tu ulama tasawuf sebut apa? La tunafil al-akhdhu bil asbabi la tunafi at-tawakkul. Ketika yang buat darut ni siapa dia? Orang Malaysia yang ketikkan darut dia apa yang darut ni. Si darut ni, orang darut ni. Sebab tu jangan. Petikan tak apa, jangan siapa memperhina. Tu dia ditaluk jangan siapa kita perhina pelekeh. Sebab tu fatwa tu. Jangan siapa kita pelekeh perhina. Kita tak setuju tak apa. Boleh. Sebab tu fatwa dia panggil. Bila fatwa ni ijtihad ulama. Ini adalah khilaf dia. Tak setuju tak apa, tak ada masalah. Kalau kita nak bangkang dengan ilmiah. Tak apa. Bangkang dengan ilmiah. Awak mari dalil kata gini. Ya. Ada. Tapi jangan perhinakan. Tu masalahnya. Hak masalah lain ni hak gi perhina hak tu yang salahnya. Hak tepat jatuh ridahnya. Ada pun nak bangkang dengan ilmiah tak ada masalah. Itu budaya yang sihat dia panggil. Hak tak sihatnya gi hina, gi pelekeh. Sebab fatwa ni ialah dia daripada badan yang buat autoriti, daripada pemerintah. Sebab apa? Pemerintah dia tengok masalah untuk kebaikan rakyat. Kebaikan rakyat. Tugas dia. Dia panggil tugas dia.
Boleh, nak bakar tak ada masalah. Mari hujah pun. Saya pun tak setuju. Tapi jangan hina. Nah, jangan hina, jangan pelekeh, jangan buruk. Nak bakar tak ada masalah dengan ilmiah. Tu memang benda yang perkara molek. Kalau kita ahli lah. Kalau tidak ahli, janganlah pula. Kadang kita ni bukan ahli masalahnya. Kalau ahli dia tak macam tu. Habis itu. Masalahnya bukan ahli lah ni, berasa je ahli. Zaman ni zaman CNP kan. Tu berasa sedapnya. Walau kita pun CNP benda kita diri tak faham. Dah. Habis itu. Cari seseng lah. Cari seseng lah. Cari seseng lah pada lah tu. Oh, lajak dah kita. Cari seseng tanda. Lepas tu demikian itu ada. Ya demikian itu perbuatan itu semata-mata kufur dah. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahawa seorang hamba kasih akan Allah kesudahannya, maka gugur daripadanya segala ibadat yang zahir. Sama juga. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahawa seorang hamba apabila sampai kepada martabat kesudahan kasih akan Allah, maka harulah baginya segala perempuan yang lain daripada segala sahih orang. Maka i'tiqad yang mereka itu kufur. Dan setengah mereka itu sampai situ dah tanda wallahu alam.